Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, masih dapat jumpa lagi, walaupun dah nak ujung raya, tapi Allah masih lagi merezekikan kita untuk duduk di taman syurga, yang mana kebanyakan pejabat ni dah kelas dah habis dah, tapi kat sini masih ada lagi. Tak apalah, kita buat, orang kata, selagi mampu. Saya suka perkataan ada satu ustaz ni. Dia cakap dengan saya, "Ustaz, kita dakwah sampai jadi arwah." Oh, saya terkejut pun ada, dan saya suka perkataan tu. Maknanya dakwah ni sampai jadi arwah. Dakwah ni sampai mati. Tak boleh berhenti. Betul. Itu sangat menarik untuk kita ambil dan ambil sedikit pengajaran. Okey, bulan puasa ni kita tak baca kitab, kita cerita buat puasa, tapi ni dah hujung puasa ni, maka saya dah bincang dengan AJK semalam. Kita cerita satu adab, yang mungkin kita dah tahu, dah ramai orang tahu, tapi elok kita mengulang-ulang lah. Ni nama dia, adab ni, adab hari raya. Biar raya ni kita buat pahala. Senang cakap gitulah, senang mudah pasal tu. Raya ni kita buat pahala. Mungkin COVID ni tak semua kita boleh buat, tapi adab dia masih sama. Cuma kalau kita boleh buat, kita buat lah. Kalau tak boleh buat, tak boleh buat lah. Gitu je. Tapi banyak lagi yang kita boleh buat berbanding yang kita tak boleh buat sebab COVID ni kan. Jadi mana kita boleh buat, kita buat. Okey, sedikit nota ni. Okey, kita bagi dua lah. Satu malam raya, satu hari raya. Senang nak faham. Gitu. Malam raya ni dikatakan untuk kita memperbanyakkan takbir. Masuk aja maghrib tu, kalau kita tengok dekat TV pun samalah. Bila lepas aja azan maghrib untuk malam terakhir, malam besok lah insyaAllah, malam terakhir, maka TV akan tunjuk raya. Itu rakaman tu, bukannya live. Rakaman daripada jabatan kerajaan pun ada, daripada badan-badan NGO pun ada. Jadi takbir. Jadi ulama meletakkan takbir ini, dia punya dalil daripada Quran. Tu surah tu Al-Baqarah 185 tu. Wal tukmilul iddatal tukabbiru birullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini dalil. Jadi dulu kita takbir juga, kita tak tahu dalil. Tapi sekarang ni, mungkin tahun ni kita dapat peningkatan sikit. Kita takbir, kita ada dalil. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa bulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Jadi takbir ni dikatakan membesarkan Allah. Itu kita kata Allahu Akbar, semua tu membesarkan Allah. Bukan saja pada lidah, tapi bila takbir ni rasakan pada hati. Kalau nak nangis pun tak apa. Nangis sebab kita rasa kurangnya amalan kita. Bukan nangis tak dapat balik Temeloh kerana COVID. Bukan syahid, contoh. Nangis tak dapat balik kampung kerana COVID. Tak apa, nanti bila tu boleh balik. Tak apa. Tapi tangisilah puasa kita yang serba kurang. Tangisilah puasa kita serba kurang. Pasti sebagai manusia kita lalai sini, lalai sana, lalai sini. Jadi tangisilah. Dan haraplah moga Allah terima apa juga amalan kita, walaupun serba kekurangan, dengan rahmat dia mohon diterima. Jadi syukurlah kita dapat melepasi Ramadan. Ada orang dapat masuk Ramadan tapi Allah tak izinkan puasa, sakit. Ada orang dapat puasa 7 hari, tak sihat. Ada orang dia sihat tapi Allah tak izinkan dia puasa. Macam-macam sebab lah. Jadi kita dapat lalui Ramadan ni, walaupun dalam kepayahan, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan apa, kita dapat buat sedaya mungkin, kita dapat buat tarawih dengan baik. Maka syukurlah. Kenapa? Itu adalah ihsan daripada Tuhan, daripada Allah. Bukan sebab kita alim, bukan sebab kita ni dah biasa puasa sunat. Tak.
Ada orang biasa bersunat pun, Ramadan pun dia tak dapat puasa juga kadang. Jadi semuanya berlaku biiznillah, dengan izin Allah. Jadi syukurlah. Takbir itu melambangkan syukur, melahirkan rasa syukur. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam. Dulu guru kami dia sebut apa bila orang kata Nabi Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau orang kata nak lebih tertib lagi, dia kata, ini guru-guru pondok lah kita cakap ni dulu. Kami dulu masa belajar dia cakap gitu. Bila orang kata wala alihi, kita dengar alihi tu, hi tu, maknanya keluarganya. Nya tu Rasulullah. Bila orang kata wala alihi, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Alihi tu merujuk pada Nabi. Sampai peringkat tu dia ajar dululah. Wasahbihi. Wasahbihi ni maksud apa? Sahabat. Nya. Hi tu nya. Wa ala alihi wasahbihi. Wasahbihi tu apa? Sahabatnya. Bila kita dengar wasahbihi, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nya tu adalah batang tubuh Nabi tu. Wa dzurriyyatihi. Kan kita biasa dengar kan orang cakap kan? Wa ala alihi wasahbihi wa dzurriyyatihi. Zuriatnya. Nya tu kita kata sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajihi. Isteri-isterinya sallallahu alaihi wasallam. Sampai peringkat tu. Bukan saja hanya Nabi Rasulullah ni Muhammad disebut, tak. Dia kata selawat ke atas keluarganya, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Selawat juga ke atas sahabat dia sallallahu alaihi wasallam. Apa sajanya yang melibatkan nama Rasulullah, kita selawat. Dari peringkat tu, dulu guru-guru suruh lah. Peka. Hiasilah hari raya, dikatakan 2 raya ni lah, kamu dengan takbir. Jadi banyakkan takbir lah. Kalau sekarang ni balik kampung tak boleh, duduk rumah. Kalau lebih kat rumah tu, katalah masak lah. Sambil masak tu takbir, tak apa. Sambil tukar launsi tu takbir, tak apa. Kena takbir. Kenapa takbir? Rasulullah kata hias. Cantikkan raya ni. Hias. Dengan takbir, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan takdis, mengingati dan mengagungkan Allah. Ini satu hadis daripada At-Tabrani. Jadi banyak takbir. Seorang-seorang ke, ramai-ramai pun tak apa. Semua SOP ni kata tak boleh takbir rumah ke rumah. Dulu saya ingat dulu lah, masa boleh takbir dulu, masa saya duduk rumah-rumah, masa tu saya bujang lah dulu. Dia orang takbir sampai 2 pagi tu. Pecah berapa grup pecah ni. Lepas tu balik pengsan lah. Pengsan apa? Kenyang makan. Orang ni makan, orang ni kata makan sikit, tapi meriah lah. Kalau orang Jawa dia panggil apa? Di belah-belah Banting sebab berenam tu dia panggil apa? Baraan. Dia panggil baraan kan? Kataan tu baraan. Kita dulu bila semain isyak je, jadi kumpul 2 surau. Siapa nak datang takbir kat rumah, boleh datang ke rumah, jemput. Angkat tangan lah. Angkat tangan pecah-pecah lah. Satu orang, satu grup 10 rumah. Itu sampai pukul 12 baru habis. Memang suasana tu rasalah tonok. Tapi tak apalah. Kita dah ditakdirkan macam tu. Tapi SOP kata boleh takbir sendiri kat rumah, takbir. Yang kata SOP kita takbir. Mana ada SOP kata betul takbir? Jangan buat SOP sendiri. Itu SOP malas adalah. Takbir tak boleh, SOP tak ada apa cakap. Takbir boleh. Tak boleh takbir rumah ke rumah. Jadi takbir dekat rumah sendiri. Takbir dekat rumah sendiri. Hias rumah tu dengan takbir. Bukan saja takbir. Kalau takbir sambil masak, tak ingat apa-apa, ingat masakan pun tak apalah. Macam tuan guru kata apa? Biar zikir dengan lalai daripada lalai dengan zikir. Biar zikir. Sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tak hati tak ingat, tak fokus. Kenapa? Ni tengah masak ni. Daripada lalai berzikir, langsung tak zikir. Jadi biar zikir dengan lalai daripada lalai berzikir. Tapi yang bagus itu lalai tanpa zikir. Itu lagi baguslah. Tapi kalau tak dapat buat terbaik, buatlah apa yang baik. Jangan tak buat langsung. Tu guru kata biar zikir lalai daripada lalai zikir. Lalai zikir ni macam tak zikir. Zikir lalai ni dia naik motor dia sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi hati dia tak ingat. Hati dia tengok kereta, tengok apa, tengok motor kan. Tengok kenderaan.
Itu lebih elok daripada tak sebut langsung. Nanti tingkatlah diri, betul tak? Tingkatlah diri. Ada masa atas sejadah, boleh fokus 100%. Fokus 100%. Sama juga dengan takbir raya ni. Kalau radio tu buka ada takbir, biarlah, dengar pun tak apa. Kau-kaunya dapat dengar takbir. Jadi kalau malam raya ni, semua radio pasal takbir. Tapi kalau IKI mungkin lebih kerap lah. Kalau yang gila tak gila FM tu, kejap dia takbir. Lepas tu dia pasang lah balik lagu-lagu raya yang tak apa benda cakap pun tidak tahu. Tu tak apalah. Jadi kita dengar, hayati yang paling bagus lah. Nombor 2, ulama kata apa? Hidupkan malam raya dengan ibadah. Tu ada hadis. Sesiapa yang menghidupkan malam hari raya fitrah dan malam hari raya kurban, nescaya tidak akan mati hatinya pada hari mati hati-hati. Tu Rasulullah sebut. Ada satu bahasa nanti manusia ni hati dia mati. Hati dia mati maksud apa? Bukan jasad badan dia mati. Hati dia mati lalai dengan perintah Allah. Tapi orang yang hidupkan malam raya, sebab tu malam raya ni elok kemulal. Kalau tak dapat bangun lama-lama pun bangunlah sekejap. Kenapa? Hidupkan malam tu. Hidupkan malam tu. Kalau lepas isyak tu mengaji sikit ke apa sikit, lepas tu nak masak-masak lah tak apa, tidur kejap lah, pukul 4 pagi tu kau bangun. Jangan buat apa dulu, solat dulu. Kenapa? Menghidupkan malam raya. Kalau dulu jumpa adik-beradik berbual sampai 2 pagi, takut ni kan tak bangun kan. Sebelum tidur tu, sembahyang dulu. Buat witir, buat apa, baca Quran sikit, tahlil sikit, istighfar sikit. Pukul 3 tidur. Lepas tu subuh bangun lah. Jangan subuh tu tak bangun. Itu bukan menghidupkan malam raya. Itu nak mati tu. Subuh tak bangun. Kemula dibuat. Subuh bangun. Kenapa? Supaya hati kita hidup dikala Rasulullah kata hati manusia lain mati. Hati mati ni dia tak rasa. Tak buat persiapan ke akhirat dia tak rasa. Semain lambat pun dia tak kisah. Ini tanda hati mati je. Dia tak tentu ilmu pun tak heran. Dia tak kenal tauhid, tak belajar tauhid ke apa benda sifat 20 ke apa, dia tak rasa apa. Ini tanda hati mati. Jadi jangan biarkan dia mati. Benda yang paling susah nak repair, Imam Ghazali kata, yang paling kompleks, Imam Ghazali kata, yang paling rumit nak repair, kalau dah rosak, nama dia hati. Ini dalam kitab Mukhasyafatul Qulub. Benda paling susah nak repair ni nak betulkan lah. Kereta macam mana rumit pun orang boleh repair. Kita tengok rancangan kereta-kereta lama kan dalam Astro dulu. Kereta-kereta buruk dia pergi ambil ke kampung, dia repair, cantik. Tapi kalau hati dah teruk, agak payah. Bukan tak boleh, agak payah lah. Maknanya banyak kerja yang kena buat. Jadi jangan sampai dia mati. Nak hidupkan dia balik ni satu kerja yang susah. Okey. Lepas tu, ni malam raya. Ni pagi raya pula. Ulama-ulama dia buat bagi-bagi gini lah dalam kitab mereka. Macam mana kita belajar buat semayang kan. Sunat solat kan dia bagi kan. Sunat sebelum solat. Azan dengan qamat. Sunat dalam solat. Ab'ad dengan hayat. Mungkin ada kan. Sunat lepas solat. Zikir dan doa. Mereka bagi-bagi itu jangan kita kelabut lah. Jangan kita kelabut, jangan campurkan. Jadi amalan-amalan ni malam raya ada satu amalan. Mula pagi raya ada satu amalan lagi, adab lain lah, mudah. Mandi sunat hari raya. Niat mandi sunat hari raya. Boleh juga mandi wajib, niatkan sekali sunat hari raya pun boleh. Katalah bangun pagi tu nak mandi wajib, niat sekali sunat hari raya. Yang afdalnya diasing-asingkan. Dalam kita sebut gitu. Mandi wajib dulu, dah habis, mandi lagi sekali. Mandi lagi sekali. Kenapa? Mandi sunat hari raya pula. Yang afdalnya diasing-asingkan. Kalau niat sekali pun tak apa. Bila sunat mandi hari raya, tengah malam. Tengah malam ni pukul 12. Lebih kurang pukul 12 lah. Malam ni maghrib. Siang ni subuh. Jadi kalau maghrib pukul 7.30, subuh pukul 6, lebih kurang pukul 12.30 lah. Lebih kurang lah kan. Tengah-tengah. Middle of the night. Tengah-tengah malam. Boleh mandi sunat hari raya. Ini kalau orang nak jalan balik kampung pukul 2 pagi, ni cerita dulu lah ni. Sekarang kata nak balik kampung pun tak boleh. Nak balik kampung 2 pagi.
Jadi nak sembahyang raya sunat mandi. Nak mandi kat mana? Jadi sebelum keluar rumah tu mandi dulu. Pukul 12.30 mandi. Mandi apa? Sunat hari raya. Lepas tu nanti mana-mana sampai ke Maman ke, sampai dekat Gua Musang ke apa ke, orang sembahyang raya berhenti sembahyang aja. Sembahyang raya dapat pahala. Mandi dapat pahala. Mana? Tadi pukul 12.30 dah mandi. Tapi bukan afdal. Afdal dia apa? Selepas terbit fajar. Maknanya lepas orang masuk waktu subuh. Fajar ni pastilah fajar sadik. Itu paling elok mandi lah. Itu paling baik mandi. Tapi kalau tak boleh, perjalanan ke apa benda ke, tengah malam. Tengah malam tak boleh mandi. Kita dapat sunat. Ingatkan anak-anak kita niat mandi sunat air raya. Dulu kalau arwah Tuan Guru Haji Fadli Yamani tu, yang meninggal kat China tu, kami dulu belajar dengan dia Munatul Musalli. Fiqah lah. Yang banyak belajar dengan dia Munatul Musalli lah. Dia kata, baby anak-anak pun kalau kita mandikan, niatkan. Kita niatkan untuk dia. Pun boleh juga dia kata. Wallah alam. Dia kata gitu kan. Adalah kebaikan dia. Kita tak tahu. Adalah kebaikan dia. Jadi yang afdal ni lepas subuh kita mandi. Kalau kita 5.30 dah mandi, nanti balik, nanti dia pergi masjid lepas subuh, pukul 7 ke nak mandi sekali pun tak apa. Sunat air raya. Kenapa? Mengambil waktu yang terbaik untuk mandi. Buatlah yang terbaik. Apa yang Rasulullah sebut, apa yang ulama sebut, pasti ada kebaikannya yang kita tak tahu. Yang kita tak nampak tau. Dan mengenakan wangi-wangian. Serta memakai pakaian terbaru. Bukan pakai baju baru. Pakaian terbaru. Bukan dia kata serta memakai baju baru. Jalan Taqwa Rahman. Dia cakap. Dia cakap. Terbaru. Kalau kita ada baju Melayu, satu baju Melayu ni 7 tahun. Satu ni 5 tahun. Satu ni 3 tahun. Jadi elok pakai yang mana? Yang 3 tahun. Kenapa? Terbaru. Terbaru. Macam saya jubah ni pergi masa haji. Masa buat haji. 2 tahun lalu. Nak pakai jubah ke jubah ni lah. Kenapa? Terbaru. Ada orang, dia baju banyak kan. Setiap kali orang kahwin, dia bawa baju Melayu. Setiap kali orang kahwin, dia bawa baju Melayu. Nak matching dengan keluarga. Tak apalah. Pakailah. Terbaru. Terbaru. Dulu saya tak jumpa hadis, tapi dulu saya dengar guru kata, memang ada Rasulullah sebut hadis tau. Pakailah pakaian yang terbaru antara pakaian-pakaian kamu. Saya ada dengar guru cakap dulu ni. Pakailah pakaian terbaru antara pakaian-pakaian kamu. Jadi pakaian yang terbaru. Kalau pakai kemeja, katalah pakai kemeja lah. Kemeja terbaru. Pakai kasut terbaru. Pakai handphone tak masuk. You know pula nak beli Samsung. Pakai terbaru. Pakai wangi-wangian. Kena ada wangi-wangian lah. Lepas tu ada ulama kata kalau hari Jumaat dengan hari raya, wangian dia tak boleh kita pakai wangian yang kita biasa pakai hari-hari. Dia ada wangian khas. Maknanya kalau wangian tu mahal, elok simpan pakai hari Jumaat dengan hari raya. Saya dulu ada orang bagi je. Yalah kita ni naik yatim, semua orang bagi. Serban orang bagi. Semalam orang datang rumah bagi ke pelikat. 2 helai. Anak yatim itulah. Dulu saya ceramah dekat Shah Alam. Kawan-kawan yang buat ni. Kawan-kawan ni, yalah, diorang ni PE, Professional Engineer. Diorang buat grup. Dia kata panggil saya. Kawan-kawan juga ni. Buat ceramah. Okey lah. Buat ceramah kat rumah diorang lah. Dia bagi saya minyak wangi besar ni. Dalam kotak. Memang nampak eksklusif lah. Dalam kotak. Saya cek lah harga dia. Besar ni. Harga dia RM280. Besar ni tau. Saya tak tahu, tapi dia kata macam mahal ni. Bila kita buka, dia macam air gula tau, melekit. Dia pakai melekit tau. Tapi bau dia 3 hari tak hilang. Kalau ada tu, simpan. Pakai bila? Jumaat, hari raya. Sama macam ulama-ulama kan, dalam kitab-kitab mereka ada yang berkata apa? Aku melihat guru-guruku
Mereka memakai jubah khas sewaktu tahajud. Tahajud dia ada jubah khas dia yang dia tak pakai hari lain. Dia kata guruku mengenakan jubah yang berharga 700 dinar. Mahal 7 dinar. Ada ulama kata dalam kitab mereka, jubahnya paling special, paling mahal diguna untuk tahajud. Sama macam ni lah. Minyak wangi yang paling mahal, yang paling bagus, kita guna hari raya. Kita guna ni. Kita guna waktu Jumaat. Kalau beli yang 12 botol RM10 tu, tu kejap je. Dalam kotaan. Itu kalau pakai. Takbir pertama tu, takbiratul ihram, Allah, bau. Takbir intikaulat tak bau dah. Naik rakaat kedua, nak rukuk, tak ada bau dah. Tempoh dia 1 rakaat je bau. Tu yang murah-murah lah. Murah-murah lah. Itu pakai hari-hari tak apa. Tapi kalau kat surau ada minyak wangi, jangan bawa balik. Kat sini tu hari aku nampak notis lah. Tolong jangan ambil minyak wangi bawa balik. Teruk benar korang ni. Minyak wangi bawa balik. Pakai kat sini dah, letak balik. Tapi kalau notis, buat malu orang tengok. Jangan dah biasa pakai masuk poket. Pakai kat sini, cukup. Ini satu dalil. Sesungguhnya Abdullah bin Umar, ni Abdul Malik meriwayatkan, anak Sayyidina Umar ni akan mandi pada hari raya Fitri sebelum beliau keluar ke tempat solat hari raya. Imam Nawawi menyebut para ulama telah sepakat atas sunatnya mandi untuk solat hari raya. Kita jangan kata tak sunat lah, tak boleh. Tak boleh kata gitu. Kenapa? Ulama ni mereka mengambil daripada hadis-hadis. Mereka mengambil daripada Quran. Jadi bila kita nafikan pendapat ulama ni, seolah-olah kita menafikan Rasulullah. Ini nak kena faham betul. Tapi ulama mutabar lah, bukan ulama yang kita ragui, bukan. Mereka ni adalah ambil daripada Rasulullah. Jadi kita tak boleh kata ulama sepakat, aku tak nak buat juga. Tak nak buat, itu soal lain. Tapi jangan nafikan kata tak sunat lah mandi. Jangan kata itu. Ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Sebab apa? Ijma' ulama ini adalah salah satu sumber hukum. Sumber hukum ni ada 4 ni. Kita belajar form 5 dulu. Quran, hadis, ijma', qiyas, kan? Kita belajar dulu tu form 5 ya. Sekolah kebahasaan belajar ni. Jadi ijma' tu sepakat ulama'. Daripada Jabir, Nabi SAW menyelah jubah yang baginda akan memakainya untuk 2 hari raya dan hari Jumaat. Jabir ni sahabat Rasulullah kata, Rasulullah ni ada jubah khas. Hari Jumaat untuk solat dia pakai ni. Hari raya pun dia pakai ni. Dia tak pakai jubah tu hari-hari. Dia tak pakai jubah tu hari-hari. Dia macam satu upacara yang besar lah pada hari Jumaat ni. Hari raya ni pun upacara yang besar bagi orang Islam. Jadi dia pakai jubah tu pada hari tu. Ni sahabat nampak. Memakai pakaian cantik pada hari raya adalah untuk kaum lelaki. Adapun untuk kaum perempuan, mereka boleh mengenakan pakaian yang biasa sebelah luar. Perempuan pakai baju biasa dekat luar, tapi dalam tu baju cantik tak apa. Tak boleh pakai baju glamour-glamour. Kadang-kadang pergi semai raya, Allah, tudung dia macam ada lampu kelap-kelip. Betul dia kata orang perempuan. Kita kena ingat kan dulu zaman Sayyidina Umar. Apabila orang Islam ni pergi ke masjid ramai-ramai, maka ada seorang perempuan ni dia pakai macam kita kata glamour lah. Lepas tu dia pakai wangi-wangian. Maka dia jalan melintasi Abu Hurairah. Dia nak kisah kata ni. Maka Abu Hurairah kata, wahai perempuan yang jelek, ke mana engkau? Dia kata perempuan yang jelek. Perempuan ni kata, bukankah kita semua nak ke masjid? Tak tahulah, sembahyang tarawih ke apa kan, tak tahulah. Tak tahu program apa lah. Maka Abu Hurairah kata apa? Pulanglah engkau, tukarlah pakaianmu, sebelum engkau dihalau oleh Umar nanti. Kerana Umar ni dia terkenal dengan gitu. Dia punya roadblock, patah balik. Sayyidina Umar. Dia betul-betul memegang hak, menewaskan yang batil. Sebab tu dipanggil Al-Faruq. Orang yang membezakan hak dan batil. Tu Umar Al-Faruq gelaran dia. Maka perempuan ni pun balik, tukar pakaian, baru dia pergi balik ke masjid. Sebelum Umar halau engkau, baik engkau pergi pulang, tukar pakaian. Sekarang kadang-kadang perempuan tak jaga. Kadang-kadang saya tengok kursus haji dekat rumah saya, sebelah masjid. Kursus haji, orang perempuan datang pakai seluar jeans ketat pun ada.
Pakai baju sampai bawah pinggang sikit, baju lengan panjang, pakai jeans ketat. Apa pula pergi khusus haji pakai jeans ketat ni? Ini bukan pergi piknik. Betul tak? Pergi piknik pun tak boleh pakai. Bahaya. Ini rumah Allah bukan rumah kita, betul tak? Kalau rumah kita tak apa, kita boleh duduk ikut suka kita, boleh masuk ikut suka kita, rumah kita. Ini rumah Allah, jangan pakai begitu. Besok kena murka, yang paling takut ni. Nanti JK pun semua salah. Kalau ikut JK bertahan. Akak tak boleh masuk, akak pakai macam ni. Dia boleh bertahan ni. Dia ada hak nak tahan. Kenapa? Dia takut dia kena murka. Dia JK. Tapi itulah, susah nak cakap lah. Okey. Jangan kamu tegar perempuan, hamba perempuan Allah, mana perempuan yang hamba Allah perempuan ni, daripada masjid Allah. Jangan tegar perempuan pergi masjid. Tapi hendaklah kau meminta keluar dalam keadaan meninggalkan wangian. Dia tak boleh pakai minyak wangi sampai orang sebelah boleh cium. Sama lah, bukan pergi masjid je, pergi kerja. Pagi-pagi masuk lift je, wah wangi lift tu. Sekarang lift 4 orang je. Ni 4 orang yang lift, tak ada 4 orang. 4 orang je. Masa kita 3 orang, kita tak bawa apa. Kita naik dekat ground floor, nak pergi tingkat 7. Tingkat 3, lift buka, dia masuk, bau wangi. Tak boleh. Kalau pagi-pagi pergi ngajar, okey juga. Kalau pukul 12 malam, aku lari aku. Pontianak ke apa ni. Tak ada orang 12 malam pakai perfume. Jaga-jaga. Kalau orang tanya kita kat pejabat, akak pakai perfume apa maknanya orang boleh bau perfume kita. Akak pakai perfume apa? Maknanya orang boleh bau. Maknanya kalau orang boleh bau, maknanya orang lelaki boleh bau. Kecuali kalau orang lelaki sini hidung tersumbat, okey. Kalau orang lelaki boleh bau, itu berdosa. Okey. Keluar dengan pakaian biasa. Di luar. Maknanya kat luar ni pakai baju biasa. Tidak bertabaruj berhias dan mengenakan wangian oleh hidu baunya oleh lelaki ajnabi. Ajnabi ni maknanya lelaki yang bukan mahram kita. Kalau suami kita bau, itu bagus. Tapi yang ajnabi tak boleh. Sekiranya wanita berkumpul dan kelompok mereka, tidak salah memakai pakaian cantik. Maknanya kat luar ni pakai pakaian biasa. Kalau kumpul perempuan berkumpul. Dalam kat rumah tu, dia buka. Baju luar biasa ni. Luarnya ni biasa ni buka. Nanti dalam tu pakai baju cantik. Tak apa. Orang perempuan je tengok. Tak apa. Tudung glamour pun tak apa. Sini okey lagi lah. Saya tengok dekat Indonesia kan. Kita pergi Datuk tengok dekat mall tu. Ni Syahid kat mall tu. Orang duduk celokong kan. Macam-macam warna Ada tu sini oren, lepas tu pecah pelangi sikit. Sini kuning, sini biru. Saya kata ni telekong ke apa benda ni? Telekong pak dia kata. Nak pakai pun ngeri. Telekong macam tu ada, warna pelangi. Ada telekong sini merah. Dekat pinggang dia hijau. Kaki dia oren, macam traffic light betul. Kalau dia semayang macam traffic light. Hijau. Merah. Sujud oren. Sebiji traffic light. Jangan pakai telekong macam ni. Jangan pakai telekong macam ni. Pergi sembahyang raya tu. Lalu kat orang ramai. Tak boleh. Walaupun tutup aurat. Tapi dia menarik perhatian orang. Menarik perhatian orang pandang. Lepas tu saya cakap kan. Selalu saya cakap dengan anak murid saya lah. Kita pakai tudung. Jangan pakai yang pin tudung tu. Yang goyang-goyang tu. Betul tak? Dia pin tapi dia ada macam rantai. Jangan pakai tu. Kadang-kadang tudung kita tu jatuh ke belakang. Bila ada pin tu, bila kita cakap dengan orang, dia goyang, nanti yang goyang tu orang nak pandang. Jadi orang pandang kita macam ni. Ni aurat. Jangan pakai tu. Nanti dia goyang-goyang untuk menarik orang pandang. Disunatkan kepada orang ramai datang awal ke masjid pada pagi raya. Tahun ni berapa orang boleh sembahyang raya masjid? 20? 50? Ada 50 ada 20 lah. Tadi subuh ada orang tanya dekat masjid, Ustaz masjid ni berapa? Entahlah, 50 kot. Saya pun tak tahu. Tapi kalau 50-20 ni dia by invitation kan. Dia tak boleh datang-datang tu suka. Tak apalah. Pada hari raya puasa disunatkan makan sedikit sebelum keluar solat. Hari raya haji sunatkan menahan diri daripada makan hingga balik solat. Dari segi makan dia ada beza. Raya puasa makan dulu. Raya haji balik semayang baru makan.
Anas bin Malik berkata, Anas bin Malik ni dia 10 tahun dengan Rasulullah. Dia nampak apa Rasulullah buat. Rasulullah tidak keluar pada pagi raya Aidilfitri sehingga makan terlebih dulu beberapa biji tamar. Dan bagi dia memakannya dalam jumlah yang ganjil. Ada Aisyah kata makan 3. Pernah Aisyah kata makan 5. Dalam hadis yang lain. Pernah Jabir kata makan 5. Pernah Jabir kata sahabat dia kata makan 3. Jadi kita ni nak keluar sembahyang raya ni, katakanlah tak boleh keluar sembahyang raya sembahyang kat rumah, makan dulu. Makan dulu. Makan apa? Makan tamar. Tamar mesti ada lagi bekal kan, banyak lagi kan. Saya tahu ni tamar banyak betul. Saya pasti kena bagi-bagi orang. Orang datang hantar rumah kan. Orang datang rumah ni, anak-anak murid datang hadiah macam-macam tamar lah. Daripada tamar besar ni sampai tamar besar ni pun ada. Betul juga. Saya kena bagi-bagi anak murid lain. Bagi sikit-sikit lah. Sebab banyak sangat ni takut tak habis. Makan. Kenapa makan dulu? Adalah sebab dia. Akhirnya saya terfikir sebab dia kenapa tahu. Dulu masa saya kerja, ni kawan-kawan pejabat cerita. Dia masa raya pertama malam, anak-anak dia sakit perut. Biasalah orang raya sakit perut ni biasa. Orang kata perut terkejut. Orang Melayu kata perut terkejut. Mana tak terkejut? Dulu kalau masa beli raya 11 rumah dia pergi, 11 rumah dia makan. Dia bukan makan, dia mencekik. Dia betul-betul mentera darah ni. Balik rumah besok dah mula. Nak raya kedua, ingat nak pergi rumah makcik dah tak jadi. Saya pun pernah sakit perut dulu raya. Rumah pun pernah kena. Jadi, kawan saya kata anak dia sakit perut. Anak dia kecil-kecil, semua bawah 12 tahun. 4 orang, 4 sakit perut. Habis tu dia pergi doktor. Doktor kata apa? Kat rumah ada tamar tak? Ada, makan tamar banyak gitu. Dia kata dia makan tamar banyak. InsyaAllah baik. Lepas tu saya fikir kan, kenapa Rasulullah makan tamar? Pasti ada kebaikan tak? Pasti ada kebaikan. Rasulullah buat ni mana ada benda makruh. Mana ada makruh, menyalahi yang utama, benda haram jauh sekali. Mungkin agaknya sampai doktor pun kata, doktor kata apa? Nak makan apa-apa, makan tamar dulu. Sampai dia kata dengan tu, dia pesan dengan kawan saya ni. Dia kata lain kali kalau raya, bagi budak-budak makan tamar dulu. Baru makan rendang, baru makan apa. Dia kata tamar ni dia ada satu, ni doktor cakap ni, dia ada satu benda yang macam kira nak bantu perut kita jangan terkejut lah. Itulah. Lepas tu buka puasa kan makan tamar dulu kan. Betul tak? Perut kita kosong lama. Ni raya ni makan tamar dulu. Makanlah pada bilangan yang ganjil. Ambil lah 3 biji tu makan. Ada orang tanya, Ustaz kalau makan ketupat 3 biji? Orang kata tamar-tamar lah, kau degil apa ketupat pula. Dia kata makan lemang 3 batang. Lepas tu nak mati makan lah 3 batang. Dia tamar 3 butir atau pada bilangan ganjil. 5. Ni pagi raya hari Khamis lah insyaAllah kan. Kita nak makan apa-apa, makan tamar dulu. InsyaAllah apa yang Rasulullah buat ini adalah the best. Betul tak? Yakin lah. Apa Rasulullah buat ni terbaik. Terbaik untuk semua orang. Hatta kalau orang bukan Islam nak amal pun tak ada masalah. Terbaik untuk manusia. Sebab apa? Dia adalah contoh terbaik. Dia manusia terbaik. Ikut je lah. Ikut. Lepas ni makan tamar. Lepas tu makan lah. Makanlah apa nak makan. Okey. Disunatkan ke tempat solat. Tempat solat ni atau masjid. Ada orang solat di padang. Ini bukan masjid. Itu namanya tempat solat. Kalau kita semayang raya di padang, kita datang-datang je. Janganlah semayang sunat di masjid. Itu bukan masjid. Kalau semayang sunat lain. Tapi bukan di masjid. Di tahiyat padang tak ada. Padang ni dia tak ada semayang penghormatan. Tahiyat ni maknanya penghormatan. Penghormatan dalam membesarkan Allah. Bukan membesarkan masjid. Penghormatan membesarkan Allah kerana masuk rumah dia. Jadi kalau kat padang, tak adalah tahiyat masjid. Padang. Memang sunnah dia ni semayang kat padang. Disunatkan ke tempat solat atau masjid, ikut jalan lain. Kalau kita pergi masjid, ikut sini. Balik nanti, ikut sini. Macam rumah saya sebelah masjid. Daripada pagar rumah saya, betul-betul bertentang dengan pagar masjid. Pagar-pagarnya tepi lah. Daripada pagar rumah saya tu, 18 tapak pagar masjid. Saya dah kira dah. Saya kira kenapa?
Saya cakap diri saya tak boleh tinggal. Patutnya saya jangan tinggal satu waktu pun. Kalau saya di rumah lah. Bukan jemaah. Dekat sangat dengan masjid. Tu saya kira tu. 80 tapak je masuk masjid lah. Sini. Ni pintu rumah saya. Ni macam ni lah. Macam tirai ni pintu masjid. Dia jalan 2 lorong jalan kampung hanya kecil. Jadi mungkin saya pergi masjid kalau saya dapat pergi masjid lah. Sebab dia 20 orang ni. Katakanlah dia orang panggil saya pergi masjid. Saya pergi, saya masuk sini, saya pergi masjid. Balik kan, saya keluar ikut pintu depan. Pintu depan, dekat jalan sebelah highway tu, jalan kaki, masuk rumah saya kat sini. Kenapa? Mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Buatlah, mana tahu Allah rezekikan, kau jalan kaki, kau sunnah, aku bagi kaki kau sihat. Mana tahu betul tak? Pasti apa Rasulullah buat ni, itulah yang terbaik. Kita kena yakin, tunggulah. Kalau kita tak yakin, macam mana pula Siapa riwayatkan ni? Jabir. Jabir ni sahabat Rasulullah. Dia berkata, pada hari raya Nabi SAW melalui jalan yang berlainan. Pergi jalan lain, balik jalan lain. Jangan pergi sini rumah, masuk pintu sana, balik masuk pintu sana, sini. Rugi. Ni raya ni 2 kali je. Rugi apa? Tak buat sunnah yang 2 tahunan. Ada orang tanya, Ustaz, kalau dah balik je ni, boleh patah balik? Patah lah balik. Patah balik. Tak pernah orang buat lah. Tapi balik dah kena ingat. Balik dah kena set. Masuk sini. Kalau boleh, masuk pintu ni, letak slipper belah sana. Jangan letak pintu kali ni. Nanti balik kot sini. Letak slipper belah sana. Cross lah sikit. Belah sana. Nanti balik, keluar pintu sana. Kenapa? Melalui jalan yang berlainan. Allah. Best dah dapat buat. Best dapat buat. Hari tu seronok. Allah. Rasulullah, aku dapat ikut cara kau. Rasulullah dah wafat, tapi boleh bercakap, Rasulullah, aku dapat ikut cara kau. Syukur ya Allah, engkau izinkan aku mengikut akan perjalanan kekasihmu. Nampak kecil kecil je. Ikut sana balik sini tu lah. Tapi apa Rasulullah buat bukan kecil. Tu nak kena yakin betul. Hikmah. Macam mana nak ambilkan ni? 2 perjalanan beza ni. Satu apa? Jadi saksi dapat Allah. Nanti jalan tu saksi. Kita pergi selain masjid. Jalan ni saksi. Lepas tu dalam kitab kata, kalau kita buka Munatul Musalli pun ada. Mutal Badrain pun ada. Kitab-kitab lain pun banyak ada. Sulamul Mutadi pun ada. Kalau kita sembahyang wajib, sembahyang kat sini. Kalau sembahyang sunat, disunatkan kita balik tempat. Kenapa? Lagi banyak tempat kita sembahyang, dia akan jadi saksi di akhirat. Jadi kalau sembahyang sunat, sembahyang wajib kat sini, sembahyang sunat tempat lain. Atau dekat sejadah sama, kita berganjak. Ganjak sikit lah. Ganjak itulah. Sembahyang wajib tengah-tengah. Sembahyang sunat, ganjaklah kiri ke kanan sikit. Membezakan tempat sujud. Kenapa? Lagi banyak tempat sujud, lagi banyak nanti saksi di akhirat. Itu kita musafir tu tinggal sembahyang. Kalau singgah R&R, boleh. Tapi tak dapat pahala iktikaf. Kalau singgah masjid, masuk je niat iktikaf. Dapat pahala iktikaf. Itu beza dia tu. Itu beza dengan R&R. Bukan tak boleh sembahyang R&R, boleh juga. R&R tu dia panggil musalla kan, tempat solat. Tapi cuba cari masjid. Lepas tu tengok, masjid ni best lah. Itu. Jumpa nama-nama masjid. Bilal bin Rabah ada. Macam-macam orang kampung. Masjid lagi cantik. Kadang-kadang kita masuk tu ada rasa bagus lah. Masjid lama ni bagus-bagus kan. Mereka banner ni dengan tangan mereka sendiri kan. Dia tak libatkan apa-apa. Saya rasa masjid lama ni banyak lebih bagus lah. Ada masjid kat Lukut tu dibuat daripada kulit telur, tahu tak? Masjid kat Lukut satu masjid. Dia buat dari kulit telur. Orang dulu pakai kulit telur campur pasir. Bagus. Itu orang kampung buat. Orang kampung yang pikul sendiri batu. Tu best. Okey. Lagi apa? Zahirkan syiar. Biar orang nampak orang Islam ni pergi masjid. Jalan ni lain. Bagus. Menzahirkan zikir. Masa balik tu zikir jalan ni. Mengambil tahu keperluan orang lain. Kalau kita pergi jalan ni, kita jumpa orang ni. Balik kan kita pergi ikut sana, kita jumpa orang lain. Lalu rumah orang lain. Mungkin rumah saudara lain pula. Jadi kita jumpa ramai orang. Jadi boleh ambil tahu khabar dia. Itu dia punya kelebihan dan hikmah pada pergi jalan lain, balik jalan lain. Okey, nombor 5. Keluar dengan berjalan kaki ke tempat solat hari raya.
adalah Rasulullah keluar ke tempat solat raya dengan jalan kaki. Dan bagi dia pulang dari ini juga dengan berjalan. Jalan kaki lagi bagus. Yang kaki jumpa ramai orang. Kalau naik motor tak sempat jumpa. Start ni motor je, terus sampai. Orang yang berjalan kaki ke hari raya tempat solat adalah lebih baik, kata Ibnu Al-Munzir. Hampir kepada maksud tawaduk dan tidak mengapa bagi siapa yang berkenaan. Bagi mereka yang uzur atau rumahnya jauh di musola, masjid tidak mengapa naik kenderaan. Tapi kalau kita punya rumah ini is around walking distance, boleh jalan kaki, elok jalan kaki. Kenapa? Sunnah Rasulullah. Ada orang kata, Ustaz, Rasulullah tak ada kereta. Memang tak ada kereta, tapi dia ada kenderaan. Apa? Dia ada kedai. Dia ada unta. Dia ada kuda. Betul tak? Tapi Rasulullah memilih tak naik unta. Rasulullah memilih untuk berjalan. Jadi kita tak ada unta, tapi ada motor. Tapi tempat nak pergi masjid ni kita boleh jalan. Elok tu jalan. Kalau tak uzur lah. Kalau sakit kaki ke, kaki tak berapa kuat ke, tak apalah. Tapi kalau boleh jalan, jalan. Jadi dapat pahala, keluar rumah, makan dulu, tamar, bilangan ganjil. Keluar rumah, ikut jalan lain, balik jalan lain. Keluar rumah, jalan kaki. Dah 3 dah, sunnah. Dah 3 sunnah dia ikut. Setahun 2 kali je boleh buat ni. 2 raya, 2 kali je boleh buat. Jadi jangan lepaskan peluang. Niat sekarang. Aku nanti raya nak makan tamar lah, dah belajar. Niat dulu. Niat dia dapat pahala dah. Lagipun pahala ni bulan puasa. Pahala niat ni 70 kali ganda daripada pahala tak puasa. Pahala tak Ramadan. Niat tu. Ni nanti nak pakai pakaian terbaru lah. Niat. Satu dapat pahala dah. Buat baik ni niat dapat pahala. Buat lagi pahala. Buat jahat ni, niat buat tak dapat dosa. Buat dosa dapat dosa. Itu murahnya Allah. Jadi niat dulu. Apa? Nak makan tamar ganjil. Niat dulu. Nak pakai pakaian terbaru. Niat dulu. Nak pakai wangi-wangian. Niat sekarang. Ni raya ni nanti ni nak pergi jalan kaki lah masjid. Kenapa? Sunnah Rasulullah. Niat lagi nak ikut jalan lain. Tu yang best tu. Niat tu. Minta izin Allah buat. Allah jadikan, laksanakan. Okey. Nombor 6. Wanita yang uzur juga keluar menyaksikan solat raya. Wanita yang keluar untuk solat raya adalah termasuk dalam sunnah Nabi SAW. Maknanya perempuan boleh keluar lah. Tapi ini SOP ni rasa tak boleh kot. Tak boleh, perempuan tak boleh. Tak boleh keluar. Jadi tak tahulah nanti tahun depan ke apa-apa boleh keluar, kita keluar lah. Bertujuan menyaksikan pimpinan umat Islam dan mendengar nasihat khutbah. Khutbah ni, dia adalah nasihat taqwa. Anda faham ni? Sebab tu kita kena faham kenapa kalau kita kuliah maghrib, kita masuk masjid, kita tak disunatkan Imam Ghazali kata untuk melakukan tahiyatul masjid. Kita faham kenapa tau? Kita disunatkan duduk, baca pengganti tahiyatul masjid, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, 3 kali. Sambil duduk tu baca 3 kali dan dengar kuliah. Tapi kenapa bila khutbah Jumaat, khutbah raya, Rasulullah pernah tegur orang masuk khutbah Jumaat, engkau dah sampai sunat belum? Belum sampai sunat. Kenapa? Ni kau tak belajar memang tak tahu. Kenapa khutbah Jumaat boleh sampai sunat? Kenapa fardu ain ulama kata masuk duduk dengar? Kenapa? Kuliah maghrib ni dia fardu ain. Khutbah ni dia bukan fardu ain, dia nasihat takwa. Itu beza dia. Itu yang ulama jawab dalam kitab mereka. Ada orang kita ngajar kuliah maghrib, dia masuk je dia sampai sunat. Padahal tak disuruh sampai sunat. Dia disuruh duduk untuk dengar dan bacalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Inilah kitab apa? Bidayatul Hidayah. Tapi kalau kita masuk sembahyang Jumaat, imam tengah khutbah, kita boleh sampai sunat. Kenapa? Memang Rasulullah ada suruh. Kenapa boleh suruh? Sebab khutbah Jumaat dia bukan fardu ain. Dia adalah nasihat kepada takwa. Jadi bukan fardu. Tu jawapan. Tu kena belajar baru tahu. Tak belajar mana tahu. Tu guru-guru mereka terangkan macam tu kan. Mereka ambil lah ilmu tu. Okey. Kami disuruh oleh Nabi SAW untuk mengeluarkan mereka semua wanita pada hari raya Aidilfitri dan Adha. Wanita yang baru balik, wanita yang hampir balik,
wanita haid dan anak dara. Adapun wanita haid diasingkan dari tempat solat. Dia tak adalah masuk masjid. Tapi dia suruh keluar. Tengok majlis sembahyang raya, dengar khutbah. Makruh bagi imam melakukan solat sunat sebelum solat sunat hari raya dan tidak dimakruhkan pada orang lain selain melakukannya selepas dia mencari. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari puasa. Lalu baginda solat 2 rakaat. Baginda tidak melakukan solat sebelum dan selepas solat hari raya berkenaan. Jadi kita datang ni sunat hari raya. Tu. Takbir hari raya adalah termasuk sunnah yang agung berdasarkan firman Allah. Ni yang tadi Al-Baqarah 185 tadi, yang pada malam raya saya tunjuk tadi. Yang inilah ayat dia. Dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, sanad yang sahih, Ibnu Mas'ud ni, Abdullah bin Mas'ud, dia kata apa? Yang bertakbir pada hari tasyrik. Ini untuk ayat Adha. Kata ulama, ada keluasan dalam lafaz takbir ini. Mana-mana lafaz boleh dibaca dan diamalkan. Diangkat suara dalam melafazkan takbir bagi lelaki dan tidak bagi perempuan. Lepas tu kat masjid orang lelaki dah takbir, orang perempuan ikutlah kat belakang perlahan-lahan. Jangan orang perempuan minta mic. Bagilah orang perempuan dah takbir. Jangan buat kerja kak, dia betul khabar. Dia takbir, Allah. Pak Imam kata, wahai Milah, sejak mati suami ni sedapnya suara engkau. Aku dah lama mati bini. Sudah. Pak Imam tu sasul takbir lah. Lepas tu kalau marhaban jangan pakai mic. Jangan pakai mic. Saya tengok marhaban ni ramai perempuan pakai mic. Dia pergi rumah-rumah kan, jangan pakai mic. Sebab suara ni orang lelaki dengar. Marhaban ni dia antara suara yang mendayu-dayu kan. Eloknya jangan pakai mic lah. Itulah. Diangkat suara lafaz takbir bagi lelaki dan tidak bagi perempuan. Okey, boleh takbir dekat dewan, boleh takbir. Saya tadi ada orang bagi saya WhatsApp Jabatan Agama Islam Perak. Dia kata mengelakkan kesesakan di masjid, digalakkan sembahyang raya dekat dewan. Wah, best lah. Dia baca pun best lah, seronok lah. Orang Perak lah, orang Perak. Dekat dewan orang ramai. Digalakkan sembahyang raya kat situ juga supaya pecah-pecah, jangan ramai-ramai kumpul kat masjid. Wah, saya dengar cukup seronok lah. Untunglah orang Perak. Betul-betul dari kampung kan. Betul dari kampung. Macam mana? Okey, lagi. Nak habiskan ni. Solat hari raya. Ni hukum dia ada beza pendapat. Tapi pada kita mazhab Syafi'i, hukum dia adalah sunat muakkadah. Muakkadah ni maknanya sunat muakkad. Apa sunat muakkad? Sunat yang dituntut sangat kuat tuntutan. Betul kalau kita dengar dulu kan, bila sembahyang raya ni imam akan bagi taklimat. Imam akan bagi taklimat kan. Mula-mula dia kata apa? Hukum dia sunat muakkad. Dia pegang pada mazhab kita lah. Mula cakap hukum dulu, sunat muakkad. Lepas tu kalau tak boleh pergi masjid, jangan tinggal, buat kat rumah. Jangan tinggal, buat kat rumah. Buat kat rumah. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan, ketika buat kat rumah. Benda ni 2 kali setahun je. Boleh tak ada pada hari lain. Jadi hukum dia sunat yang kuat tuntutan dia. Kita baca pada Syafi'i lah. Yang kuat tuntutan dia. Ada orang tak tahu boleh sembahyang sunat raya kat rumah seorang-seorang. Tak tahu. Caranya tidak perlu dilaungkan azan dan iqamah. Dengan azan ditunaikan sebanyak 2 rakaat. Kalau nak qamat, dia bukan macam qamat yang sembahyang ni. Dia panggil orang je, as-salatu jami'ah, tu je. As-salatu jami'ah rahimakumullah, tu. As-salatu jami'ah sunnatul aidil fitri rahimakumullah pun boleh juga, tak apa. Bukan Allah akbar asyhadu la ilaha illallah. Bukan tu. Itu solat fardu. Ini qamat dia gitu je. Rakaat pertama 7 kali takbir. Rakaat kedua 5 kali takbir. Ini semua orang dah tahu dah. Hukum bilangan takbir ini sunat bukan wajib. Kalau takbir sekali pun tak apa. Sunat dah takbir sekali, takbiratul ihram. Lepas tu takbir 7 kali, barulah takbir pertama baca iftitah. Sebelum Fatihah 7 kali.
7 kali takbir, 6 kali tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Imam Ghazali kata boleh tambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Takbir dulu di takbiratul ihram. Maknanya 7 kali takbir tak termasuk takbiratul ihram. Ada kawan saya ni, bukan kawan lah, anak murid, kawan pun ya. Dia kata, dia sembahyang dekat Kemaman. Dia nak balik ke Kota Baru. Dia ikut Kuantan, dia ada hal kata. Dekat Kemaman dia kata sembahyang raya. Rakaat kedua, imam lupa takbir 5 kali. Imam naik je. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, iyalah. Subhanallah, subhanallah. Imam ni buat tahu je, terus baca. Habis tu, dah habis doa. Sembahyang doa. Dia kata dia naik ke, nampak imam tu naik mimbar, dah baca khutbah. Ada jemaah buat macam ni. Nanti dulu. Lepas tu jemaah tu pergi ke depan. Sembahyang tak sah. Kenapa tak sah? Atas mimbar ni, kenapa tak sah? Tadi rakaat kedua imam tak takbir 5 kali. Nampak dia tulis apa ni? Bilangan takbir ni sunat bukan wajib. Jadi imam ni katalah, sah. Saya memang lupa tapi sembahyang tadi sah. Tak sah. Lepas tu ada 2 orang lagi datang. Dia pegang tangan imam ni turun bawah, sembahyang lagi sekali. Ni ada orang cerita dengan saya ni. Cerita lama ni. Kau orang jangan buat Jangan buat macam ni. Kenapa tak sah? Ustaz kat pejabat ajar tak sah. Aku tak cakap Kau orang nak buat kau yang pasal. Ustaz pejabat kata, sebut nama aku pula. Hukum dia sunat. Betul. Saya yang bimbang ni apa? Ramai yang cakap subhanallah ni, dia tak kasut zikir. Bila tak kasut zikir, sebenarnya batal. Tahu? Macam mana nak kasut zikir? Ni pun nak kena belajar ni. Imam tu lupa. Lupa apa-apa lah. Kita nak kata subhanallah ni, kita kena kasut zikir. Macam mana nak kasut zikir? Kita kena niat dalam hati. Ya Allah, engkau tak lupa. Kami makhluk lupa. Macam tu. Lepas tu kita puji Allah. Ya Allah, engkau tak lupa. Subhanallah. Dalam hati, engkau tak lupa, wahai Tuhan. Kami yang lupa. Tu je keluar subhanallah tu. Baru dia panggil kasut zikir. Kalau dia kata subhanallah, dia kasut dia niat Dia niat nak tegur imam, batal sembahyang. Ramai orang batal sembahyang. Nak kasut zikir tu nak fikir macam mana? Fikir yang Allah tak lupa. Manusia lupa. Jadi puji Allah yang tak lupa. Subhanallah. Dan nanti kata, Maha suci Allah, engkau tak lupa. Kami lupa. Subhanallah. Gitulah cara nak tegur imam. Nak tegur imam pun tak pandai, tapi nak tegur. Dalam sembahyang batal. Betul juga ni. Lepas tu kalau tak ada pengajian kita yang batalkan sembahyang kita. Saya cakap betul. Dulu lamalah. Dulu saya tengok saya sembahyang raya dekat Ceras tu. Rumah lama juga. Imam lupa rakaat kedua. Lepas tu dia 5 takbir rakaat kedua tidak termasuk takbir intiqalat. Nak belajar pula. Kadang orang tanya, apa lat? Itulah engkau datang masjid sembahyang raya je. Tu je aku geram tu. Apa lat? Bukan lat, intiqalat. Apa lat tu? Lagi datang masjid belajar. Tahu? Jangan puasa je datang, raya je datang, intiqalat tak tahu. Intiqalat ni apa? Takbir perpindahan apa? Takbir perpindahan rukun. Rukun apa? Tu rukun perbuatan lah, rukun fi'li. Daripada sujud nak berdiri, Allahu Akbar. Dia berdiri nak rukuk, Allahu Akbar. Itu nama takbir intiqalat. Tu dah kena belajar buat sunat-sunat dalam solat tu. Tak tahu. Okey. Sunat mengangkat tangan ketika takbir ini kerana sabit daripada sahabat Nabi SAW. Jika takbir ini dibuat 8 lah kata, sah sembahyang. Jika takbir ini dibuat 3 lah kata, patut 5, dibuat 3 dia baca Fatihah. Sah sembahyang. Bukan takbir ni bilangan wajib. Tapi kalau sembahyang jenazah, kena 4 takbir. Kalau 3, tak sah. Saya pernah tengok orang sembahyang 3. Ni ada budak meninggal. Umur dia masa tu, budak ni umur dia 7 tahun. Dan dia belum khatam. Jadi dah sembahyang jenazah. Maknanya nak tayamum. Masa tayamum tu nak cek debu tayamum pula. Jadi pengusi surau ni nak pergi balik rumah. Tak tahulah apa jadilah. Datuk budak ni marah-marah. Lambat lah apa dia marah.
Lepas tu dia marah, dah tayamum tu, dia kata tak apa, Mes semayang dia jadi imam. Jadi kita ni tak boleh buat apa lah. Orang nama marah kan. Dia jadi imam, dia takbir 3 kali je. Saya perasan 3. Bila dia beri salam, saya sambung satu lagi 4. Malam tu kuliah maghrib. Ada orang tanya, Ustaz, kalau semayang jenazah 3 kali takbir sah tak? Ustaz kata tak sah. Imam Rusli. Dia kata tak sah. Wow, 2 orang dah cemas tau. Tak sah berdosa lah, pada kifayah tak lepas, betul tak? Lepas tu dia tanya, ada tak yang jadikan 4? Saya angkat tangan. Dia kata, Ustaz, saya jadikan 4. Saya, okey, nanti kita sah. Lepas tu kalau ada 3, kita kena buat 4. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu ke. Yang kalau kabut je tu. Dia sebab masa tu saya tengok datuk dia dah marah-marah lah sebab lambat kan. Baik saya jadi imam dia. Tu yang payah lagi tu. Nak jaga emosi je sikit. Okey. Imam membaca pada rakaat pertama surah Al-A'la. Ini sunat yang dikatakan hadis ni. Baca Al-A'la, lepas tu baca Al-Ghashiyah. Pada rakaat kedua. Hal ataka hadisul ghashiyah wujuhu yawma idzin, hafal tak? Al-A'la tak hafal? Tak hafal, bacalah surah lain. Al-Kafirun, lepas tu baca Qul Allah pun tak apa kalau semayang kat rumah lah. Kalau semayang dekat masjid, kita selalu dengar imam baca Sabbihisma rabbikal a'la. Ini berdasarkan hadis. Berdasarkan hadis. Jadi ada juga yang dikatakan Rasulullah baca surah Qaf. Kalau Sabbihisma rabbikal a'la pun tak hafal, nak baca surah Qaf, minta maaf lah bang. Al-Kafirun tak jumpa ujung, nak baca Qaf. Tak payah. Lepas tu baca apa lagi? Surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar. Ini panjang-panjang lah, surah panjang. Jadi kalau kita nak ikut yang kita mampu, kita baca Al-A'la, lepas tu kita baca Al-Ghashiyah. Kalau tak mampu, bacalah surah lain. Okey? Jangan tinggalkan surah dan semai sunat. Kenapa? Hukum dia makruh. Okey. Ni. Dilaksanakan solat raya lebih dahulu. Dia beza dengan semayang Jumaat. Kalau Jumaat khutbah dulu. Khutbah dulu. Ni semua ada hadis-hadis, nanti kita boleh tengok, kita boleh baca lah. Menyegerakan solat raya, tidak memanjangkannya. Okey, ini antara adab yang saya cakap ni. Okey, nanti saya bagi file ni. Fadli tak ada? Fadli dah cuti. Saya bagi kat siapa nanti. Fadli ada? Tak ada. Nanti minta share dengan geng surau. Saya bagi file ni. Kat Datuk pun tak apa kan? Datuk share dengan geng surau. Nak print ke, nak simpan ke, nak apa-apa pun tak apalah. Jadi kita boleh simpan maklumat ni, lain kali boleh baca balik. Jadi begitulah. Begitulah aturan dia. Okey, cukuplah. Dah pukul 2. Okey, selamat raya kepada semualah nak ucap. Walaupun COVID ni, kita ucap juga selamat raya. Dengan ucapan, semoga Allah menerima amalan kami semua. Kami ni semualah, kita semua. Itu yang sunnah yang diajar tu, Rasulullah ajar supaya taqabbalallahu minna minkum kan. Kita supaya Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Dan saya secara peribadi saya mohon maaf. Saya mengajar sini saya rasa dah 7-8 tahun jugalah. Pasti saya banyak buat silap. Kawan-kawan tak ada silap, saya yang buat silap. Jadi kalau apa-apa silapan tu saya minta maaf lah. Moga-moga Allah menerima segala amalan kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalamu ala syafi'il anbiya wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Apa maaf, wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.